Assalamualaikum dan selamat petang semua guru-guru pendidikan Islam yang hadir dalam meeting khusus kita pada petang ini. Terima kasih diucapkan. Jadi, baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Panitia Pendidikan Islam akan membentangkan kepada Puan Pengetua berkaitan dengan tugasan yang kami perolehi, iaitu analisis pencapaian peperiksaan ujian bulanan untuk murid tingkatan 3 bagi subjek pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On Batu Pahat, Johor. Saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Iskandar, bersama beberapa orang lagi rakan sekerja saya akan mewakili pembentangan pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan sedikit latar belakang projek. Pentaksiran ini diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang terletak di Simpang 5 Batu Pahat, Johor. Kami memilih untuk menganalisis ujian bulanan bagi subjek pendidikan Islam untuk murid tingkatan 3. Untuk pengetahuan Puan Pengetua, jumlah murid tingkatan 3 di sekolah ini adalah seramai 50 orang. Guru mata pelajaran pendidikan Islam adalah Ustazah Ruziah binti Ramli. Dan tarikh data diakses ataupun diambil adalah pada 10 Januari 2022. Setelah menganalisis keputusan secara keseluruhannya, telah didapati bahawa min ataupun purata bagi markah peperiksaan subjek pendidikan Islam adalah sebanyak 27.8, manakala nilai median bagi markah subjek ini adalah sebanyak 27.5. Dan seterusnya, nilai mood secara keseluruhannya telah menunjukkan nilai sebanyak 29. Seterusnya kita beralih kepada nilai sisihan piawai. Nilai sisihan piawai menunjukkan nilai sebanyak 6.59 dan ia merupakan nilai yang kecil. Jadi, semakin kecil nilai sisihan piawai, maka semakin kecillah sebaran skor dalam taburan. Ini bermakna skor-skor yang diperolehi oleh murid adalah tidak jauh berbeza antara satu sama lain, atau ia juga dikenali sebagai homogen. Ataupun erti kata lain, nilai sisihan piawai yang kecil juga menunjukkan pencapaian murid adalah hampir seragam. Seterusnya, kita beralih kepada histogram pencapaian kekerapan murid SMK Dato' On bagi peperiksaan subjek pendidikan Islam. Melalui histogram ini, dapat kita lihat dengan jelas pengumpulan markah yang sama julatnya dengan bilangan kekerapan murid, di mana tinggi sesuatu kotak menunjukkan kekerapan bilangan murid yang telah mendapat markah tertentu. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula kepada rekod pencapaian ujian bulanan pendidikan Islam bagi murid tingkatan 3. Setelah analisis dibuat, kami telah mengkategorikan murid kepada dua kumpulan. Okey, seperti yang ditayangkan di dalam slide ini. Okey, kotak yang berwarna biru ini menunjukkan 14 teratas murid yang berpencapaian baik. Manakala bagi kotak yang berwarna orange ini pula menunjukkan 14 terbawah murid yang berpencapaian rendah. Baiklah, sekarang kita ke slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan jawapan betul dan salah bagi 50 orang murid yang telah menduduki ujian bulanan pendidikan Islam bagi bidan fiqh. Okay, dalam bidang fiqh ini kami telah memilih 4 tajuk utama, iaitu pertama berkaitan dengan pengurusan jenazah, yang kedua zakat, yang ketiga solat, yang ketiga hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha, dan yang keempat solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat hajat. Okey, kami telah menyusun soalan ini, 40 soalan ini berdasarkan aras lah. Pertama aras rendah dan diikuti aras sederhana dan aras ketinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Nur Aula binti Azif akan menerangkan berkaitan dengan analisis indeks keseluruhan. Seperti yang dapat kita lihat di dalam slide tersebut, ada beberapa subtopik yang diwakili oleh bahagian fiqh, iaitu yang pertama adalah pengurusan jenazah, yang kedua zakat, yang ketiga hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, seterusnya yang terakhir adalah solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat hajat. Dan daripada keseluruhan
daripada setiap subtopik tersebut ada 10 soalan daripadanya yang dikumpulkan, iaitu mewakili aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi, dan dikumpulkan menjadi 40 soalan secara total. Okey, kita beralih pula kepada purata bilangan murid yang menjawab betul. Untuk pengurusan jenazah mendapat 37.6, zakat mendapat 30.5, Hari Raya Aidilfitri Aidiladha mendapat 35.7. Seterusnya yang terakhir, solat sunat tahiyatul masjid mendapat 35.2. Jadi bagaimana saya mendapatkan perpuluhan tersebut adalah kita lihat kepada pengurusan jenazah, 37.6 itu adalah hasil daripada purata secara keseluruhan. Murid menjawab betul bagi setiap soalan pengurusan jenazah mendapat 376 dibahagikan kepada 10 dan mendapatkan 37.6. Seterusnya perkara itu juga berlaku kepada zakat dan seterusnya. Okey, dapat kita lihat pula kita beralih pula kepada peratusan pula, iaitu bagaimana saya mendapatkan peratusan tersebut adalah kita lihat kepada pengurusan jenazah. Misalnya 37.6 itu dibahagikan kepada 50 murid yang menjawab soalan dan didarabkan kepada 100 untuk mendapatkan peratusan tersebut, dan perkara itu juga berlaku kepada setiap subtopik yang di bawah. Okey, untuk pengurusan jenazah mendapat 75.2%, iaitu peratusan yang paling tinggi. Manakala zakat pula mendapat peratusan yang paling rendah, iaitu 61%. Seterusnya 73.4% diperolehi oleh Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha, dan yang terakhir 70.4% diperolehi oleh solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat hajat. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada indeks kesukaran. Baik, berikut merupakan analisis keseluruhan indeks kesukaran item objektif. Berdasarkan jadual tersebut, terdapat 6 item dalam lingkungan indeks sukar, 5 item dalam lingkungan indeks sederhana dan 14 item lagi berada dalam lingkungan indeks mudah. Walau bagaimanapun, kesemua 25 item iaitu bersamaan 62.5% daripada keseluruhan soalan boleh diterima dan tidak perlu untuk diubah suai. Manakala terdapat 15 item yang mempunyai indeks dalam lingkungan 0.81 hingga 1 yang ditafsirkan sebagai item yang terlalu mudah. Indeks kesukaran item mendapati soalan 38 terlalu mudah dan 98% murid dapat menjawab soalan dengan betul. Daripada 50 orang, seramai 49 orang murid yang menjawab dengan betul. Maka indeks kesukaran bagi item tersebut adalah 0.98. Hal ini juga mungkin kerana distract soalannya yang tidak berfungsi dengan baik. Walau bagaimanapun, item-item yang berada pada indeks kesukaran terlalu mudah ini perlu digugurkan ataupun boleh untuk diubah suai semula supaya menjadi soalan yang berada pada indeks kesukaran sederhana ataupun sukar. Seterusnya, indeks diskriminasi. Cara-cara pengiraan indeks diskriminasi ialah RA tolak RB bahagi dengan 1/2 kali jumlah murid dalam RA dan RB. RA bermaksud jumlah murid berpencapaian tinggi yang menjawab betul, manakala RB pula jumlah murid berpencapaian rendah yang menjawab dengan betul. Sekarang kita lihat analisis keseluruhan indeks diskriminasi. Kebanyakan soalannya bersesuaian dan diterima, tetapi terdapat juga soalan yang perlu ditulis semula. Hal ini kerana nilai indeks diskriminasi berada di tahap yang rendah, iaitu di bawah 0.20. Terima kasih Puan Pengetua dan guru-guru sekalian. Seterusnya, saya akan membentangkan 5 faktor pencapaian ujian bulanan tahun 2021 tingkatan 3 di tahap yang sederhana. Yang pertama, faktor pertama iaitu murid tidak menguasai soalan kebat. Kemudian yang kedua, berlakunya distractor iaitu item jawapan yang hampir sama. Yang ketiga, sifat malas mengulang kaji. Yang keempat, murid kurangnya membuat latih to be topical. Dan yang terakhir, JSU tidak seimbang. Seterusnya, dalam perbincangan kita, apa perkara yang perlu ditambah baik?
ada dua perkara, iaitu dari segi faktor dan juga cara menangani. Kita tengok faktor yang pertama, iaitu persekitaran dan suasana sekolah tidak menjurus kepada persekitaran Islam. Jadi bagaimana cara menanganinya, iaitu kita perlu menyediakan suasana sekolah yang mampu mendorong semangat murid untuk mendalami mata pelajaran khususnya pendidikan Islam. Kemudian, faktor yang kedua iaitu kerjasama yang kurang antara guru dan ibu bapa dalam membentuk sasiah dan fokus murid terhadap mata pelajaran tersebut. Jadi bagaimana kita hendak cara menanganinya, iaitu guru dan ibu bapa perlu lebih banyak berhubung dalam membincangkan perihal dan perkembangan murid. Dan faktor yang terakhir iaitu persekitaran luar sekolah yang berlainan dengan dalam sekolah. Bagaimana kita cara menangani, iaitu guru perlu mengamalkan sikap ambil peduli dan tidak lepas tangan terhadap perihal murid tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan Ustazah Najwa Hanani untuk menyimpulkan kesimpulan perbincangan kita pada kali ini. Okey, baiklah, kita telah berada di penghujung pembentangan dan antara perkara yang dapat kami simpulkan daripada topik kita pada hari ini, yang pertama adalah skor murid tingkatan 3 bagi SMK Datuk On Batu Pahat Johor berada di tahap yang memuaskan. Ini menunjukkan bahawa soalan yang dibina tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu mudah. Selain itu, prestasi keseluruhan penguasaan bidang fiqh ini berada di tahap yang memuaskan. Ini dibuktikan daripada analisis graf keseluruhan yang menunjukkan skor tertinggi adalah seramai 12 orang dan skor terendah adalah seramai 6 orang sahaja. Untuk purata keseluruhan bagi penguasaan topik fiqh ini berada di tahap yang memuaskan dan masih boleh diperbaiki. Ini menunjukkan bahawa murid tingkatan 3 mampu menguasai 70% daripada soalan yang diberikan mengikut aras taksonomi Bloom. Okey, baiklah, sebelum saya mengakhiri pembentangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.